Salam sejahtera Doktor. Terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri. Ya, nama saya Liu Xi. Nama saya Mao Fuhui. Nama saya Li Chiuting. Nama saya Muhammad Akil Afizi. Nama saya Muhammad Azim bin Hisham. Nama saya Nurul Huwaina Hadira binti Mat Hasnan. Untuk memenuhi keperluan khusus, kami dihengkati untuk mencari tokoh dan menemu rama mengenai kebebasan beragama. So, terima kasih kami ucapkan kepada doktor kerana doktor sudi meluangkan masa untuk menghadiri temu bual pada malam ini. Ya. Terima kasih. Ya. Kita santai ya. Ya, boleh. Jangan promo sangat. Alright. So, doktor, bolehkah doktor ceritakan sikit tentang latar belakang doktor, macam tempat kelahiran doktor? Begini, saya di belakangnya memang saya dalam bidang pengajian agama. Kemudian saya berasal di Kelantan. Walaupun saya berasal di Kelantan, tapi saya secara jujurnya saya dilahirkan di dalam masyarakat yang kampung, masyarakat yang pelbagai kaum. Kampung saya ni kalau sebut walaupun di Kelantan dia ada ramai Cina Kelantan, peranakan Cina Kelantan. Jadi masyarakat kampung ni kampung Cina walaupun saya di Kelantan. Yang ke saya juga selain daripada subjek hubungan etnik, betul UC ambil saya hubungan etnik. Ya, saya 12. Bila berkait dengan hubungan etnik, mungkin saya ada authority untuk bercakap tentang kebebasan agama ni. Kemudian selain daripada itu, saya juga mengajar satu kursus di UKM ni, tapi bukan kepada pelajar full time, pelajar PJJ, iaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Kemudian saya juga dengan beberapa badan NGO luar sebagai dipanggil apa, sebagai pakar rujuk ataupun penasihat. Seperti Suhakam sendiri, saya pernah dijemput oleh Suhakam untuk membincangkan tentang kebebasan kanak-kanak, kebebasan ataupun diskriminasi kanak-kanak dalam konteks kanak-kanak lah. So, terima kasih doktor kerana kongsikan tentang latar belakang. Lepas tu, tanpa melenggankan masa, saya mempersilakan saudari Syukui untuk membukakan soalan pertama. Baiklah, bagi soalan pertama, saya ingin bertanya tentang pandangan doktor. Apakah cabaran yang sedang dihadapi dalam mengungkapkan keistimewaan dalam kebebasan beragama? Cabarannya ialah definisi, penghuraian, cara kita memahami. Tak sama. Seterusnya. Boleh. Okey, apakah kelebihan yang kita dapat sebagai negara yang mempunyai kebebasan beragama? Kelebihan kita ialah kita dapat keamanan, kita dapat kestabilan. Kena ingat, negara kita ni diakui sebagai negara yang aman, negara yang stabil. Walaupun ada bunyi bisik-bisik sikit, bergaduh sikit-sikit kan. Soalan terakhir daripada saya. Kan macam dalam konteks perbuatan tu kita nampak macam sebenarnya dah cakapkan cara nak praktis semua tu kan. Tapi kenapa masyarakat sekarang ni masih keliru dan masih salah faham tentang kebebasan beragama ni? Pertama, tak tahu. Jawapan saya kenapa tak tahulah. Yang kedua, pertama tadi saya sebut tak tahu mana tak tahu sebab tu cara boleh dia tak cukup hanya kursus ni saja. Ni kursus kita lah mungkin kena masukkan lagi peringkat sekolah. Peringkat sekolah. Menurut pandangan Dr. Azizi Umar, cabaran untuk mengekalkan keistimewaan dalam kebebasan beragama adalah memahami erti kebebasan. Sekiranya ditanya definisi kebebasan, setiap individu akan cuba memberikan makna kebebasan mengikut interpretasi masing-masing. Kebebasan sebenarnya bersifat relatif, dengan maksud ia tidak mengganggu kebebasan orang lain dan tidak bercanggah ajaran agama. Nilai kebebasan itu tidak ada yang bersifat mutlak, kerana kehidupan ini dipantaskan oleh berbagai konteks. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Azizi Umar, manusia haruslah hidup beragama dengan memegang kepada nilai-nilai spiritual supaya kebebasan masih terikat dengan garis panduan agama masing-masing. Soalan nombor 5, analisis yang terdapat dalam soalan tersebut adalah yang pertama, kita perlu memahami dengan lebih mendalam tentang maksud kebebasan beragama. Kebebasan beragama di Malaysia tertakluk dalam perlembagaan Malaysia. Ia merupakan satu prinsip yang mana memberikan kebebasan kepada individu atau komuniti untuk menganut dan mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak perlu untuk menanamkan sifat dengki atau benci dengan agama lain. Sebaliknya, terima dan mengamalkan prinsip keterbukaan dengan agama lain. Penerimaan terhadap sesuatu yang baru bukan sahaja dapat mencetuskan keamanan, malah dapat memberi pantulan kepada agama lain tentang sifat keterbukaan dan kebaikan agama tersebut. Jadi berdasarkan soalan 5, apa yang saya dapat sampaikan adalah punca ramai yang masih keliru dan tidak faham tentang erti kebebasan beragama adalah kerana kejahilan mereka, iaitu mereka tidak tahu langsung tentang erti perlembagaan. Dan seterusnya adalah kerana golongan yang berniat jahat yang sengaja ingin menjatuhkan dan memisahkan rakyat dengan perlembagaan. Oleh itu, sebenarnya perlembagaan ini perlu diterapkan dalam pendidikan sejak sekolah rendah lagi supaya kita sebagai rakyat Malaysia mendapat pendedahan awal dan lebih arif tentang perkara ini. Selain itu, kita juga seharusnya berfikir sewarasnya sebelum kita menerima sesuatu pendapat daripada seseorang. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengambil tanggungjawab untuk memahami erti sebenarnya perlembagaan yang dimaksudkan oleh kebebasan beragama supaya tidak wujud perbalahan kaum yang ingin
menegakkan tentang agama masing-masing sahaja. Terima kasih.